Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 4. Polis telah merakam keterangan 4 individu bagi membantu siasatan berhubung kes seorang bayi lelaki maut selepas dicampak dari tingkat atas sebuah kondominium di Seri Petaling pada Sabtu. Ketua Polis Daerah Brickfield, Asisten Komisioner Kumash Hariman, Muhammad berkata, setakat ini polis telah merakam keterangan 4 saksi di bawah Seksyen 112 Kanun Prosedur Jenayah. Katanya setakat ini belum ada tangkapan. Kita giat menjalankan pemeriksaan kamera litar tertutup di 12 lift termasuk 8 aras parking bangunan berkenaan. Pada Sabtu, media melaporkan polis menerima panggilan daripada orang awam memaklumkan berhubung kejadian itu kira-kira jam 2.30 petang. Bayi lelaki baru lahir yang masih bertali pusat itu dipercayai dicampak atau dibuang dari kedudukan yang tinggi sehingga mengakibatkan bahagian kepala pecah. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Kesiasaan. Nombor 3. Tindakan dua lelaki mencuri kabel talian milik Telekom Malaysia mengundang pada apabila seorang daripada mereka patah tulang selangka apabila kereta dinaiki terbabas ketika melarikan diri daripada polis. Ketua Polis Daerah, Asisten Komisioner Yahya Hassan berkata, terdahulu pihaknya menerima aduan mengenai kejadian curi kabel di Jalan Pasir Mas, Taman Maifeh, Ipoh Perak kira-kira jam 5 pagi. Katanya bertindak atas laporan itu, sepasukan polis dari Balai Polis Pasir Putih membuat rondaan di lokasi berkenaan sebelum terserempak dua suspek terbabit dalam keadaan mencurigakan dan disyaki mencuri kabel. Katanya suspek kemudiannya melarikan diri menggunakan sebuah peralatan iswara sebelum dikejar anggota kami. Dalam masa sama, dua lagi kereta peronda datang membantu bagi mengejar kereta suspek terbabit. Kereta dipandu suspek akhirnya terbabas sendiri, seorang daripadanya berjaya melarikan diri, manakala seorang lagi tersepit di dalam kereta. Suspek yang tersempit mengalami patah tulang selangka kanan akibat kemalangan itu dan dihantar ke Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk rawatan lanjut. Yahya berkata pemeriksaan lanjut ke atas mereka terbabit berjaya menjumpai barang kes curi berupa kabel TM. Menurutnya, suspek yang cedera itu adalah lelaki tempatan yang berusia 58 tahun. Katanya siasatan dijalankan mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiasaan iaitu bagi kesalahan mencuri kabel selain mengikut Seksyen 186 iaitu bagi kesalahan menghalang pejabat awam menjalankan tugas. Yahya berkata pihaknya kini memburu seorang lagi suspek yang masih bebas. Nombor 2. Polis Diraja Malaysia menafikan dakwaan warga Malaysia menjadi bos kepada Raja Dadah India yang dicekup Lembaga Kawalan Narkotik Negara itu baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Datuk Kau Kok Chin berkata, pihaknya mengasam beberapa laporan berita mendakwa penerbit filem Tamil Jafar Sadiq mempunyai kaitan dengan aktiviti penyeludupan dadah antarabangsa termasuk di Malaysia. Katanya portal berkenaan mendakwa aktiviti dadah yang didalangi Jafar ini diketuai oleh seorang warga Malaysia yang terbabit dalam industri perfilman Tamil. Risikan JSJN setakat ini mendapati dakwaan portal berkenaan tidak tepat kerana tidak sebarang maklumat tentang penglibatan Jafar dengan mana-mana individu warga Malaysia dalam aktiviti pengedaran dadah di Malaysia. PDRM bagaimanapun katanya akan terus menjalankan risikan dan siasatan lanjut berhubung dakwaan itu. Terdahulu media melaporkan PDRM tidak menerima sebarang maklumat berkaitan dakwaan seorang warga Malaysia adalah dalang sebenar di belakang Raja Dadah India yang ditahan Sabtu lalu. Dakwaan itu dibuat seorang wartawan yang juga pemilik sebuah agensi media di India menerusi wawancara di YouTube seperti yang dilaporkan oleh sebuah portal berita tempatan. Ketua Polis Negara Tan Sri Razadin Hussein berkata, hasil semakan data mendapati individu digelar Raja Dadah India yang ditahan pihak NCB India itu tiada dalam mana-mana maklumat pengedaran dadah dalam negara. Nombor 1. Sebuah kren yang dipercayai digunakan oleh produksi filem dilaporkan tumbang dan menimpa banglo 99 pintu yang terletak di Jalan Bayram, Nibong Tebal, Pulau Pinang pada Jumaat. Kejadian itu menyebabkan struktur bumbung dan dinding rumah agam yang dipercayai dibina pada awal kurun 19 itu runtuh. Beberapa keping gambar insiden terbabit mula tular di media sosial sejak petang Jumaat dan mengundang pelbagai reaksi netizen berikutan banglo tersebut sebelum ini dikaitkan dengan mistis selain pelbagai kisah tersendiri. 4 tahun lalu, media melaporkan banglo usang itu tiba-tiba terbakar tanpa diketahui punca hingga mengakibatkan 70% tutup kayu alang dan lantai musnah. Difahamkan banglo itu dibina oleh seorang ahli perniagaan British dikenali sebagai Ramsden di tengah ladang kelapa sawit dengan seni bina Inggeris lengkap 10 bilik, dewan tarik, ruang tamu dan ia mendapat julukan rumah 99 pintu kerana susunan 5 hingga 6 pintu di setiap bilik. Kisah rumah itu mula mendapat perhatian apabila pada 1948, cucu kepada pemilik banglo itu dikatakan telah dibunuh secara kejam. Menurut kisah yang popular dalam kalangan penduduk tempatan, mangsa dikenali sebagai John St. Maud Ramsden telah ditembak tepat di kepalanya sebanyak 2 kali dan mati serta-merta. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Jawi, Hang Moili ketika dihubungi melahirkan rasa kesal dengan kejadian yang berlaku hingga mengakibatkan kerosakan pada struktur banglo terbabit. Katanya, saya hanya mengetahui kejadian ini apabila mendapat gambar insiden yang dikirimkan pada Jumaat. Syarikat produksi itu tidak memaklumkan apa-apa berkenaan tujuan mereka di sini termasuk mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa untuk menjalankan sebarang penggambaran.